Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, di dalam soal kali ini, Cikgu, kan kita nak sambung balik apa yang kita dah belajar bersama dengan pelajar yang cukup cemerlang, Akmal Nazri. Silakan, Cik Hafiz. Okey, kita teruskan dengan kewangan ataupun fungsian perniagaan yang ketiga. Okey, tadi kita dah belajar, iaitu tentang fungsian apa yang pertama tadi? Fungsian perniagaan. Okey, itu tajuk dia. Yang pertama tentang pengeluaran. Okey, yang kedua tentang pemasaran. Ini kewangan. Lepas tu sumber manusia. Ya, bagus. Okey, kewangan. Yang pertama tentang sumber dana. Okey, murid kena ingat ataupun usahawan juga kena tahu, iaitu tentang sumber dana yang perlu usahawan ada, iaitu pertama dana dalaman. Okey, dan dalaman ni merujuk kepada simpanan peribadi ataupun modal reserve. Ini berkaitan kalau sebuah syarikat lah yang memiliki modal yang besar. Tapi biasanya usahawan atau peniaga adanya simpanan peribadi lah, itu penting. Okey, yang kedua adalah dana luaran. Apa makna dana luaran? Adalah dana yang diperoleh daripada membentuk pinjaman, sama ada daripada bank, institusi kewangan dan agensi kerajaan. Okey, institusi kewangan ni seperti kita lihat banyak seperti Tekun contohnya, PUMB. Okey, agensi kerajaan ni mungkin ada daripada segi MARA. Okey, bank perdagangan lah. Betul. Okey. Kemudian yang kedua tentang kepentingan pengurusan kewangan. Okey, ada 4 kepentingan pengurusan kewangan. Okey, murid kena ingat yang pertama, memastikan hasil kewangan yang dapat menampung perbelanjaan dan mendapat keuntungan. Ini mestilah pentingnya pengurusan kewangan. Okey, yang kedua, memastikan memiliki aliran wang yang mencukupi. Dan ketiga, mengagihkan sumber kewangan yang terhad. Dan yang keempat, memastikan tidak dibebani hutang yang banyak. Okey, jadi kepentingan pengurusan kewangan ni amat diperlukan sebagai seorang usahawan maupun kita sebagai individu lah yang memiliki wang, kan. Jadi kita lihat kepada seterusnya, iaitu tentang penyata belanjawan tunai. Bila kita adanya sumber dana, adanya kewangan, pasti kita kena ada catatan lah. Dari segi sebagai usahawan, perlunya tentang akaun ataupun belanjawan tunai ini perlu dicatat. Iaitu kita kena ingat apa itu penyata belanjawan tunai, iaitu penyata yang menyenaraikan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai secara sistematik bagi suatu jangka masa tertentu. Jangan kita main belanja saja, sebab kita nak memastikan perniagaan kita itu dalam keadaan terkawal dan yang pastilah kita mengharapkan keuntungan. Jadi fungsi penyata belanjawan tunai ini murid kena ingat, iaitu yang pertama, menyediakan maklumat penerimaan, pembayaran serta baki tunai. Yang kedua, menjadi panduan untuk mohon pinjaman. Yang ketiga, membuat perbandingan anggaran dan yang sebenar. Jadi ini penting, penyata belanjawan tunai. Dan keempat, mengawal aliran masuk dan keluar. Kelima, mengukur keupayaan perbelanjaan dan hutang. Dan yang keenam, merancang penerimaan dan pembayaran. Okey, dalam kewangan, kalau kita lihat jabatan kewangan lah memang berfungsi yang begitu besarlah dalam sebuah perniagaan atau syarikat untuk memastikanlah keuntungan berterusan ataupun hutang tidak dibebanilah dan kepada perniagaan. Okey, ini contoh penyata belanjawan tunai. Okey. Jadi Akmal pun nampak kan, maknanya adanya iaitu tentang modal awal ataupun adanya penerimaan, kemudian adanya jualan tunai. Okey, kemudian adanya akaun belum terima dan adanya pinjaman. Kebiasaannya ada tempoh yang terdekat. Maknanya dikata paling kurang 3 bulan. Paling kuranglah, kan, supaya kita nampak gambaran 1 bulan ke 1 bulan ataupun mungkin kita boleh buat 6 bulan. Jadi ini antara penyata belanjawan tunai yang perlu usahawan sediakan untuk memastikanlah pembayaran ataupun penerimaan itu dapat dilihat dengan jelas. Okey. Boleh nampak, Akmal? Boleh, Cikgu. Okey, yang mana akhir sekali, pertamalah Ogos itu, yang akhir sekali lah baki hantar bawah, maknanya naik ke atas semula. Untuk kita bawa ke bulan seterusnya, betul. Kemudian daripada bawah tu masuk ke Oktober pula. Betul. Okey, walaupun kita lihat
adanya lebihan, adanya kekurangan. Kalau Ogos itu ada lebihan. Adapun September ada kekurangan lah kan. Ada negatif tu. Tapi sebabkan adanya jualan tunai yang lebih, dia akan membantu ataupun adanya pinjaman. Kan? Kita lihat ada pinjaman di bulan Oktober tu. Okey, ini contohlah penyata belanjawan tunai. Okey, seterusnya iaitu tentang penyata kewangan. Dari segi kewangan, pentingnya penyata kewangan disediakan di akhirlah untuk memastikan kedudukan kewangan sesebuah syarikat ataupun perniagaan. Iaitu satu laporan kewangan secara berkala tentang kedudukan kewangan pada penghujung sesuatu tempoh kewangan. Biasanya kita sediakan di hujung tahun lah, tapi boleh berlaku di pertengahan tahun, kan? Tapi nak memudahkannya daripada Januari kepada Disember lah. Jadi ada dua penyata kewangan yang usahawan perlu sediakan. Iaitu pertama, akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian yang kedua, penyata kedudukan kewangan. Okey, kedua-dua penyata ini ataupun kedua-dua akaun ini tak lain tak bukan untuk menjelaskan ataupun memberi maklumat berkaitan tentang keuntungan atau kerugian, sama ada untung kasar maupun untung bersih, ataupun rugi kasar ataupun rugi bersih, atau nilai aset, liability dan equity pemilik perniagaan. Okey, kita lihat contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey. Ini ada dalam, boleh rujuk dalam buku teks yang mana berkaitan bermula dengan jualan, kemudian tolak pulangan jualan, ada jualan bersih, dan kemudian adanya kos jualan yang mana akhirnya adanya pulangan belian, ada pulangan belian. Okey, dan kita akan lihat ada untung kasar peringkat awal, kemudian kita akan tambah hasil, kan, dan kemudian adanya tolak belanja. Yang bawah sekali adalah untung bersih. Okey, mudah cerita daripada jualan, dan kita adanya tu apa nama hasil, dan kita akan tolak belanja. Jadi dapatlah untung bersih. Okey, ini contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, manakala seterusnya contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, yang menggambarkan tentang aset bukan semasa, aset semasa, kemudian tentang bank, akaun di bank ataupun tunai. Okey, begitu juga adanya liability semasa, kemudian adanya modal kerja dan equity pemilik. Adapun ada bawah sana liability bukan semasa, iaitu pinjaman. Okey, yang mana jumlahnya dia akan samalah. Yang terlihat modal kerja itu bawahnya kan 196,000 lebih kurang kan. Maknanya bawah pun sama. Inilah contoh penyata kedudukan kewangan. Okey, itu tentang kewangan. Memang kalau orang yang tak minat duit, nombor memang agak lemah lah. Tapi usahawan memang nampak RM je lah kan. Duit, apa lagi lah kan. Itulah tujuan dia. Okey, cuma dari sudut dokumentasi itulah menjadi cabaran kepada setengah usahawan. Walaupun kita adanya pekerja, tentulah kita akan memilih mereka yang mahir dalam bidang perakaunan. Okey, untuk membuat kerja kira-kira itu ya. Ya, betul. Ya, jangan pening-pening. Okey, seterusnya kita masuk kepada sumber manusia. Fungsian yang seterusnya dalam perniagaan iaitu sumber manusia melibatkan perancangan, keperluan dan pengagihan sumber manusia dalam jabatan yang sesuai. Fungsian ini melakukan pengawalan dari aspek perekrutan pekerja. Perekrutan itu dari segi pemilihan lah daripada awal. Kemudian latihan dan pembangunan, penilaian prestasi, keselamatan dan hubungan pekerja dengan majikan. Kebiasaannya fungsian ini dilakukan oleh Jabatan Sumber Manusia, kalau bahasa Inggeris human resource lah kan, ataupun mungkin ada yang gunakan modal insan. Okey, ini antara nama-nama yang berkaitan tentang sumber manusia. Okey, sumber manusia ini penting dalam sebuah organisasi ataupun perniagaan. Iaitu yang pertama, memastikan perniagaan tersebut memiliki sumber maklumat yang mencukupi. Mana dikata dari segi pengeluaran, perlunya maklumat tentang pekerja yang diperlukan yang sesuai, atau bilangannya yang memadai tentang pekerjaan yang hendak disediakan. Okey, yang kedua, memastikan pengambilan tenaga kerja yang sesuai dengan keperluan. Ketiga, memastikan agihan bilangan pekerja yang mencukupi dalam semua bidang kepakaran. Keempat, mengekalkan motivasi pekerja agar kekal dalam organisasi. Itu peranan semua manusia ini, fungsian dia.
Kemudian yang kelima, menyediakan latihan dan pembangunan sumber manusia. Betul. Dan yang keenam, memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Okey, ini pentingnya sumber manusia. Ya. Sebab untuk motivasi dalam bekerja lah. Betul. Okey, dalam perancangan sumber manusia, ini ada cara ataupun langkah yang kena ingat secara ringkas. Itulah pertama, analisis kerja. Kemudian kedua, merekrut. Ketiga, pemilihan. Yang keempat, penawaran kerja. Dan yang kelima, induksi. Itu dari segi pengambilan sumber manusia ada 5 langkah. Kemudian dari sudut pengekalan sumber manusia ada 5 kaedah. Secara kebiasaannya lah dalam mana-mana organisasi perniagaan, biasa yang pertama pampasan. Dah dapat pampasan. Biasanya pampasan ini merujuk kepada apa? Akmal, boleh cuba? Pampasan ni cikgu, kalau terlibatnya kemalangan terhadap... Kalau dari segi insurans, ni kita sebagai pekerja, apa kita dapat? Ni. Gaji. Ya. Okey, gaji allowance tu dikira sebagai pampasan sebenarnya. Saya fikir duit je cikgu. Okey, yang kedua adalah latihan dan pembangunan. Ketiga, penilaian prestasi kerja. Keempat, tindakan disiplin. Dan yang kelima, perhubungan industri yang melibatkan tentang latihan-latihan itulah ada kaitanlah kan tentang perhubungan industri ini. Dan yang ketiga, dalam perancangan sumber manusia, sudah pastilah yang kata RM itu untuk sebagai kebajikan pekerja, tak lain tak bukan itulah caruman KWSP. KWSP itu apa, Akmal? Kumpulan wang simpanan pekerja. Wah, bagusnya murid saya ni. Saya duta, cikgu. Duta. Okey, dan perkeso. Okey, perkeso ini pun penting jugalah dalam setengah industri yang memerlukan sebagai kata tadilah untuk sebagai langkah keselamatan ataupun sebagai langkah kebajikanlah sebagai pekerja. Okey, kita lihat soalan contoh, soalan respon terhad dan terbuka. Okey. Pertama, terangkan fungsian utama dalam perniagaan. Okey, dalam ujian, dalam kita pentaksiran ini kita lihat bagaimana terangkan fungsian utama dalam perniagaan. Peranan kita 8 markah. Macam mana tu cikgu nak jawab ni? Banyak ni. Kan 8 markah. Jadi dalam ujian ini agak mudah tadi, kita dah ingat tadi. Cuba Akmal sebut tadi, apa fungsian utama? Yang kewangan semua manusia tu? Ya. Mula-mula pengeluaran, pemasaran, lepas tu kewangan, sumber manusia. Dapat 4 markah. Oh, 4 markah? Dah. Lagi 4 cikgu? Terangkan. Okey. Jadi contoh pengeluaran tadi kita terangkan apa pengeluaran itu. Kemudian kewangan tu kita terangkan lagi. Okey. Kemudian begitu juga dengan sumber manusia kita terangkan. Setiap fungsian utama itu dapatlah. Setiap 4 itu boleh dapat 8 markah. Cikgu boleh tunjuk tak macam mana nak cara menjawab tu, cikgu? Okey. Dan cara menjawabnya, kalau yang A dululah kita pergi kan? A dulu. Okey, kita boleh tengok. Ini contohlah. Okey. Maknanya kita boleh terangkan fungsian pengeluaran. Kita sebut fungsian pengeluaran tu dah dapat 1 markah. Okey. Kemudian dilakukan oleh Jabatan Pengeluaran. Dah 2 markah dah. Ataupun kita boleh terangkan lagi, mungkin idea kita banyak. Maknanya fungsian pengeluaran itu menghasilkan produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey. Kemudian kita sebut ataupun kita tulis fungsian pemasaran pula. Dilakukan oleh Jabatan Pemasaran. Dah dapatlah markah tu. Kemudian kita terangkan lagi aktiviti itu mencipta nilai produk, menentukan harga, melakukan promosi dan mengedarkan produk pun dah dapat markah. Jadi aktiviti ini yang kita kata pemasaran itu berkesan untuk mencipta permintaan bagi produk dan perkhidmatan yang dipasarkan. Itu dah dapatlah 4 markah. Jadi 8 lah. Dari kan? 8. Maknanya tambah lagi tentang kewangan dan sumber manusia. Okey, itu caralah menjawab untuk fungsian utama dalam perniagaan. Manakala jelaskan kepentingan pengeluaran. Ada 6 markah. So kalau 6 kena bagi 3. Ya. 3 kepentingan pengeluaran. Dan juga 3 contoh. Faham mayat ya ataupun penerangan, penjelasan daripada kepentingan pengeluaran. Jadi itu antaralah contoh untuk kita cara menjawablah kan, berpandu kepada markah yang diberi. Kemudian bagaimanakah cara menetapkan sasaran pasaran? Dan yang keempat, mengapakah pengurusan sumber manusia penting dalam sesebuah perniagaan? Itu tentang kepentingan dalam sesebuah perniagaan. Agak Akmal boleh jawab ni.
Yang mana cikgu? Yang B tu? Ya. Yang B tu saya ingat yang ada cikgu selalu sebut tu menukar input ke output tu. Okey. Aha. Bagus. Tu dah dapat dah markah tu. Baru satu? Baru satu. Saya bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Kita cuba lihat contoh jawapan. Okey. Yang pertama, menukar input kepada output. Lepas tu dan bagilah dia punya penerangan. Menjalankan proses transformasi input untuk menghasilkan output. Okey, ini sebagai rujukanlah jawapan dalam buku teks. Okey, kemudian yang kedua, menghasilkan produk atau perkhidmatan. Tadi input pada output kan? Ini menghasilkan produk atau perkhidmatan. Dah dapat 2 markah kan? Maknanya kata kita terus terangkan bagaimana menghasilkan produk dan perkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian kita pilih sama ada yang ketiga, melakukan kawalan awalan, semasa dan selepas, yang mana memastikan setiap peringkat dilakukan untuk memastikan output dihasilkan berkualiti. Jadi kalau kita pilih 1, 2, 3, dapat 6 markah. Maksudnya bentuk soalan seperti ini, cara kita menjawab pun adalah meletakkan isi dan juga huraian lah kan tekniknya kan? Ya, betul. Itu dia punya cara untuk menjawab soalan ujian ni lah. Kan? Okey, seterusnya berkaitan tentang yang ketiga tadilah, bagaimana cara menetapkan sasaran pasaran. Yang mana ada 6 markah. Jadi ada 6 ataupun daripada setiap satu cara itu ada huraiannya. Ini sebagai contoh dan sebagai rujukan dalam buku teks. Mendapatkan profil pelanggan di kawasan yang telah dikenal pasti. Itu dah 1 markah sebenarnya. Okey, kemudian kita terangkan lagi. Terdiri daripada umur, jantina, pendapatan dan pendidikan. Kemudian membahagikan pasar mengikut segmen, iaitu pasar yang besar dipecahkan kepada pasaran-pasaran yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, memilih pasaran sasaran, iaitu pengguna yang berpotensi akan mendatangkan pendapatan lumayan ataupun keuntungan untuk perniagaan. Okey. Dan yang keempat, tentang kepentingan sumber manusia. Okey, ada 5 markah. Maknanya kita pilih 5 saja. 5 isi saja tentang kepentingan pengurusan sumber manusia. Yang mana dekat situ ada 6, kita hanya pilih 5 saja cikgu kan. Jadi terpulang kepada murid-murid semua untuk memilih sama ada memastikan perniagaan tersebut memiliki sumber manusia yang mencukupi, memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga dan sebagainya. Kalau nak tulis lebih pun tidak ada masalah cikgu kan? Betul. Kalau anda meletakkan 6 dan kalau 6 tu betul, cikgu pun bangga dengan anda. Ya, betul. Okey, baik, itulah dia cikgu di dalam sumber manusia dan juga kewangan. Ya, baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Atas. Didik TV KPM